Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam. Bung Tanca Wang Sang Hao, saudara-saudari gile Vanakkam, nama berita Kopi Busian. Kepada semua yang sedang menonton kita punya first e-ceramah dalam keadaan kita ber-PKPB bersyarat sekarang ni, pada malam ke-16, 17 Ramadan dan hari ke-53 Perintah Kawalan Pergerakan. Dan semestinya kita akan ingat 9 hari bulan Mei adalah salah satu tarikh yang cukup bersejarah bila masa 2 tahun yang lalu rakyat Malaysia telah keluar beramai-ramai untuk menyatakan pendirian mereka, mengubah hala tuju negara dengan memberikan mandat kepada Pakatan Harapan untuk menerajui Putrajaya untuk memegang tampuk kepimpinan dan mengemudi bahtera negara keluar daripada masalah yang telah lama membelenggu kita, termasuk masalah kebobrokan, pentadbiran dan pelbagai isu skandal rompakan sekian. Hari ini semestinya kita sedar keadaan berbeza. Pada hujung ataupun pada bulan Februari yang lalu berlaku satu pengkhianatan besar terhadap mandat rakyat, dan hari ini kita nak kata meraihkan, tapi bukan sangat, tapi memperingati tarikh keramat 9 Mei. Dan petang tadi kita telah membaca satu kenyataan bersama di antara dua tokoh besar politik tanah air, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang, Ahli Parlimen Port Dickson, dan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pengerusi Bersatu dan Ahli Parlimen Langkawi, yang mana mereka berdua mengatakan akan berusaha untuk mengembalikan mandat rakyat. Dan malam ni kita kumpulkan 4 penceramah yang hebat, dan harapan kita malam ni untuk mendengar serba sedikit pandangan mereka tentang isu-isu semestinya kita nak tahu. Kurang 9 hari dari sekarang kita akan saksikan sidang parlimen yang paling ringkas dalam sejarah parlimen Malaysia. Apakah yang bakal berlaku, juga mungkin ada pandangan-pandangan yang akan disampaikan berkenaan isu-isu semasa. Jadi kita akan saksikan keempat-empat penceramah kita, dan selepas itu kita ada sedikit sesi soal jawab. Jadi kepada semua yang sedang menonton pada waktu ini, yang sudah mencecah 6,000 orang pada waktu ini, sekiranya ada apa-apa soalan yang ingin dibangkitkan, saya akan cuba untuk meneliti komen-komen. Dan kita akan cuba tanya kepada penceramah-penceramah kita. Jadi sebelum kita mula, saya ingin mohon maaf, kita cuba untuk jemput seorang penceramah wanita. Rakan-rakan kita dari Parti Warisan tidak dapat bersama kerana ramai di kalangan mereka yang berada di kawasan, dan mereka memohon maaf tak dapat bersama. Saya cuba dapatkan Yang Berhormat Isna Raisah Munirah, mantan Timbalan Menteri Tenaga, tapi beliau juga tidak dapat bersama. Kalau tak, kita dapat seorang penceramah wanita, tapi insya-Allah kita akan perbaiki di masa depan. Yang menariknya, format ini kita dapat berada di rumah masing-masing sambil menonton, dan jumlah yang sedang menonton sekarang ni sudah mencecah 7,000 penonton. Jadi no pressure on all of our penceramah. We've never really spoken in front of so many people, tapi alhamdulillah dengan teknologi yang ada kita mampu capai jumlah penonton yang lebih besar daripada ceramah yang biasa. Jadi saya tanpa melengahkan masa lagi ingin menjemput penceramah pertama kita, tak lain tak bukan Datuk Seri Saifuddin Nasution, untuk memulakan ceramah kita pada malam ini. Dipersilakan Datuk Seri. Baik, terima kasih Saudara Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.
Saya juga mengalu-alukan Datuk Seri Mukhris. Apa khabar Datuk? Ramadan Karim. Datuk Alhamdulillah, Dr. Hatta, Saudara Lok, dan seluruh warga kerja di Institut Darul Ihsan yang menjadi tuan rumah siaran kita, dan seterusnya para penonton yang mengikuti siaran secara langsung. Alhamdulillah, bersyukur. Program yang julung-julung kali kita adakan pada malam ini bersempena ulang tahun kedua kemenangan yang telah kita capai pada 9 Mei 2018. Saya memilih untuk memberikan pandangan dalam tempoh 10 minit ini kepada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah bahagian pra-pilihan raya Mei 2018. Waktu itu Pakatan Harapan yang diasaskan oleh 3 parti, Keadilan, DAP dan juga Amanah sebagai pengasas awalnya itu, kemudian menerima kemasukan bersatu ke dalam Pakatan Harapan. Dan itu menyaksikan satu sejarah yang tersendiri. Bukan saja satu platform atau pakatan politik yang sekaligus menggabungkan 2 personality yang mempunyai gaya politik dan impak politik tersendiri dalam negara kita, iaitu Tun dan Saudara Anwar Ibrahim, yang waktu itu secara fizikalnya berada di penjara Sungai Buloh, tetapi merestui penubuhan Pakatan Harapan secara bersama itu, membolehkan Pakatan Harapan menguruskan kepercayaan rakyat, dan kemudian kita menjelajah seluruh negara untuk persiapan menghadapi pilihan raya. Barang diingat, belum pernah berlaku peralihan kuasa politik di negara kita sejak daripada merdeka, sejak pilihan raya 1955, 59, 64, 69, 74, 78, pilihan raya 82, pilihan raya 86, ya, dan seterusnya lah. Selama 13 kali pilihan raya, belum berubah sokongan kuasa politik kepada Perikatan dan kemudian Barisan Nasional. Ketika itulah Pakatan Harapan tampil untuk menawarkan satu pilihan kepada rakyat. Jadi kita wujudkan satu kerangka manifesto, kemudian kita gerakkan kempen bersama, sehinggalah kita bersetuju untuk bertanding dengan satu logo, iaitu menggunakan logo keadilan. Jadi dari segi struktur leadership, dari segi winning message, dari segi kesepakatan, optimism yang kita tunjukkan, ditambah pula dengan segala macam kecacatan kerajaan dahulu, iaitu kerajaan kleptokrat itu, melengkapkan ramuan yang menyumbang kepada kejatuhan Barisan Nasional untuk kita gantikan pada 9 Mei. Dan jam 10.12 macam ini, 2 tahun dulu, kebetulan kita pun Fahmi berkumpul di Sheraton juga. Waktu itu, saya masih ingat, semua sekali kita berkumpul di situ, dan saya juga ingat lebih kurang pukul 1 suku pagi, saya menerima panggilan daripada Istana, Datuk Nick masa itu, pegawai kepada Yang di-Pertuan Agong, yang memaklumkan bahawa hasrat Yang di-Pertuan Agong untuk memanggil Datuk Seri Dr. Wan Azizah ke Istana. Dan di hotel itulah saya, Saudara Gobin, kemudian merangka satu draft kenyataan bersama yang ditandatangani oleh Tan Sri Muhyiddin, oleh oleh Kak Wan, Saudara Mat Sabu, Saudara Tan Kok Wai, yang kemudian diserahkan kepada Dr. Wan Azizah. Kalau Yang di-Pertuan Agong meminta calon Perdana Menteri, waktu itu kita sudah pun ada satu dokumen yang ditandatangani bersama. Saya draft surat itu word by word. Kemudian Gobin semak, kemudian diperbetulkan oleh Tun dalam holding room itu. Kemudian saya serahkan kepada Dr. Wan Azizah, yang kemudiannya pergi ke istana. Dan semua kita tahu malam itu tentu saja Tuanku Agong tidak bercadang untuk menamakan dulu, melantikkan dulu seorang Perdana Menteri, kerana pada jam sehingga 2 pagi itu pun SPR tidak lagi mengumumkan keputusan pilihan raya. Ya.
Jadi kita pun tertunggu-tunggu. Ya. Jadi begitulah kemenangan itu, satu kemenangan yang sangat manis yang sebenarnya meruntuhkan satu orang kata keyakinan bahawa Barisan Nasional ini tak boleh ditumpaskan. Tapi dengan kuasa rakyat, keyakinan kepada Pakatan Harapan, itu adalah satu yang realistik dan telah berlaku. Fasa kedua adalah fasa kita menjadi kerajaan selama 2 tahun. Tentu saja komitmen kita adalah melaksanakan manifesto kita, dan hasil 2 tahun itu kita dapati bahawa ada manifesto yang dapat kita laksanakan sepenuhnya. Ada manifesto yang kita dapat melaksanakan separuh, dan ada juga beberapa janji manifesto yang tak kesampaian untuk kita laksanakan. Dan dalam tempoh 2 tahun itu, kita masih boleh berbangga kerana Pakatan Harapan kekal sebagai satu pakatan politik yang compact, intact, strukturnya ada, mesyuarat bulanannya berterusan, Sekretariat Pakatan Harapan itu terus bekerja, kita punya satu kerajaan yang relatifnya stabil. Di tengah-tengah kita diserang dengan begitu hebat dengan tema kaum dan agama, terutama oleh UMNO yang telah hilang kuasa, dan juga oleh parti pembangkang lain, terutama PAS, yang senang sekali, tanpa perlu modal apa-apa, cuma perlu tiup sentimen itu. Dan ketika itulah kita menjalankan tugas sebagai sebuah kerajaan. Tapi yang paling penting saya fahami, kerajaan kita itu kerajaan yang fungsional. Ya? Dan Pakatan Harapan itu kekal sebagai compact. Benar ada perbezaan pendapat, benar ada sedikit sebanyak pandangan yang kritikal, tapi itulah kelebihan Pakatan Harapan. Ya? Kita meraihkan perbezaan pandangan, kita terima dalam semangat untuk memperbaiki, dan sehinggalah pada hujung tahun menjelang tahun kedua kita tu, akhirnya kita dapati berlaku episod pengkhianatan yang berlaku secara dalaman dalam keadilan sendiri, kemudian dalam Bersatu, yang kemudian bergabung dengan parti-parti yang telah ditolak oleh rakyat kerana amalan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, termasuk PAS yang bertanding banyak kerusi tapi cuma perlu menang 18, dan episod pengkhianatan yang membabitkan segelintir pemimpin keadilan dan juga Bersatu bergabung dengan parti-parti yang telah ditolak oleh rakyat, kemudiannya mereka membuat keputusan untuk bekerja bersama-sama, dan itulah detik kehilangan mandat rakyat. Dan malam ini kita berceramah tentang kembalikan mandat rakyat. Tidak syak lagi. Pakatan Harapan adalah satu pakatan politik yang diberi mandat secara sah melalui proses demokrasi oleh rakyat negara kita. Dan kita sedang menghimpun seluruh kekuatan kita, dan sudah Fahmi sebut tadi tarikh 18 Mei, dan kita nak sebut bahawa ketika pelantikan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong pada Februari itu, pada momen itu, ya, Yang di-Pertuan Agong telah exercise kuasa yang ada pada dia dari segi perlembagaan. Pada keyakinan baginda, Tan Sri Muhyiddin lah yang mendapat sokongan majoriti, dan proses angkat sumpah berlaku. Tapi di mana ujian bahawa dia benar-benar mendapat sokongan majoriti? Di mana tempatnya? Seharusnya dalam parlimen. Ya, sebab itulah ujian ini ujian yang mesti dilepasi oleh Tan Sri Muhyiddin. Kalau tidak, dia sebutlah apa pun hujah, dia akan tetap dihambat dengan satu pandangan bahawa ini adalah sebuah kerajaan yang tegak hasil daripada rampasan kuasa, power grab. Ada ini yang sedang kita susun semula, dan saya sangat berbangga kerana keutuhan Pakatan Harapan bersama dengan rakan-rakan daripada Bersatu sebahagiannya terus dapat duduk bersama, dan insya-Allah kita mampu untuk memberikan saingan yang kuat, dan saya optimis ianya soal masa saja sebelum kita kembali mendapatkan mandat sesuai dengan pilihan yang telah dibuat oleh rakyat. Saudara Fahmi, terima kasih. Fahmi, unmute. Terima kasih Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
the Saifuddin who is not a pengkhianat. Itu yang kadang-kadang kita joking ya dalam majlis dosa. Saya masih terkesan, saya ingat lagi bagaimana pengkhianatan itu berlaku. Saya cukup tak sangka. Kita ada mesyuarat majlis dosa yang terakhir sebelum berlaku pengkhianatan tu, satu mesyuarat yang diusahakan bersama-sama dengan saudara Liu Chintong di Putrajaya. Kita makan tengah hari dan beliau duduk a few seats away from me. Lepas tu gelak, tawa macam tak ada apa-apa, last apa yang berlaku. Itulah dia kan, waktu-waktu macam ni lah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita muka-muka sebenar, siapa sahabat dan siapa pengkhianat. Jadi terima kasih Datuk Seri Saifuddin. Kita ada soalan untuk beliau nanti, tapi kita maju ke depan dahulu dengan penceramah kedua kita, Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Hatta Ramli, Ahli Parlimen Lumut Merangkap Setiausaha Agong Parti Amanah Negara. Dr. Hatta, are you ready? Ya, very ready. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Saudara pengacara kita, Habib Fahmi, rakan-rakan panel, Dr. Sri Saifuddin, Dr. Sri Mukris, saudara Anthony Locke, penonton-penonton. Berapa ibu tadi Fahmi? Ada 6 ibu? 7. Sekarang sampai 13,000 ya. Rumah saya pun menonton tu. Kita mengadakan program Julung Kali pada malam ini kerana menyambut ya ulang tahun kedua kemenangan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu ya. Satu saat yang sangat bersejarah yang dirakamkan dengan penuh kegembiraan oleh rakyat ya, yang mahu melihat perubahan kepada negara kita yang pada ketika dan saat itu berada umpama telur di hujung tanduk dengan peristiwa-peristiwa yang merosak dan memalukan imej negara oleh kerajaan sebelumnya, kerajaan kleptokrat. Dan ini ialah satu kejayaan besar yang bagi rakyat, mereka menaruh harapan kepada Pakatan Harapan untuk membawa satu perubahan yang besar ya. Dan sebagai entiti politik yang sah ya, Pakatan Harapan ketika itu bukan sekadar masuk pilihan raya sebagai satu tim, scratch team ya, ambil sana ambil sini campur sana ya, orang ni masuk, tidak, tapi merupakan satu tim yang telah bersepakat dengan leadership yang jelas ya, dengan lambang yang jelas dan juga dengan manifesto yang sangat jelas ya. Ini telah diterima oleh rakyat. Artinya kerajaan kita ketika itu adalah kerajaan rakyat, dipilih majoriti ahli-ahli parlimen bersama-sama dengan kita, dan selepas kemenangan didokong pula oleh beberapa ahli-ahli parlimen yang berada di pembangkang ketika itu. Saya yakin sokongan mereka ketika itu adalah atas dasar mahu memperkukuhkan reformasi yang kita nak buat. Saya tak yakin mereka masuk untuk jawatan. Sebab itu kita tengok tidak ada di antara mereka yang menuntut jawatan. Ya, artinya ada keikhlasan di sana untuk bersama-sama dalam Pakatan Harapan. Dan kita telah melaksanakan tanggungjawab kita kepada rakyat. Kita menjanjikan reform. Dalam semua bentuk reform. Dan kita mempunyai 5 tahun untuk laksanakan reform tersebut. Kita amat committed ya, walaupun ada di antara polisi yang kita nak cadangan kepada rakyat itu mungkin tak boleh selesai dan dicapai dalam tempoh yang singkat, setahun, 2 tahun, apatah lagi 100 hari seperti yang telah menjadi momokkan bagi sebahagian pihak. Jadi kita berada dalam suasana kita bersedia untuk melakukan reform-reform ini. Kita dah tunjukkan kepada rakyat dan rakyat gembira. Ya. Reform SPR contohnya.
Ini satu benda yang sangat ketara. Kita telah menurunkan umur mengundi kepada 18 tahun. Siapa terfikir, walaupun pernah tahun 2012 Select Committee di Parlimen mencadangkan, tetapi di brush aside oleh kerajaan ketika itu. Tetapi zaman kita memerintah, kita kemukakan semula umur mengundi 18 tahun, automatic registration, ya. Jadi SPR kelihatan mempunyai suatu wibawa yang baru di bawah kepimpinan yang baru. Ini adalah reform yang besar. Kita pun sekarang ketika itu, semasa kita memerintah, sedang mula untuk merencana penubuhan suatu Suruhanjaya Persempadanan, ya, untuk melengkapkan lagi proses reformasi pilihan rakyat. Ya. Kemudian kita bawa reformasi parlimen, sesuatu yang tak terfikir oleh rakyat sebelum ini, bahawa parlimen akan melakukan beberapa tindakan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat melalui wakil-wakil terpilih. Dulu orang anggap parlimen ini sebagai rubber stamp, ya. Apa saja kerajaan cadangkan, usulkan, tak boleh nak diubah walaupun satu titik ataupun koma. Tapi hari ini kita beranikan diri membawa reform, bawa undang-undang. Ada undang-undang kita yang tak lepas, ya. Lepas jauh rakyat, tak lepas jauh negara. Kerana apa? Rakyat dan kerajaan mempunyai kesungguhan untuk melakukannya. Ada pindaan perlembagaan kita buat. Mana pernah BN membawa pindaan perlembagaan dalam keadaan mereka tidak ada 2/3 majoriti. Kita bawa kerana kita berkeyakinan, ya, bahawa apa yang kita bawa ini baik untuk negara dan rakyat, dan majoriti menyokong, cuma tak lepas 2/3. Itu satu hal yang lain. Jadi ini reform. Kemudian kita bentuk berbagai-bagai jawatan kuasa, ya, parlimen, ya, jawatan kuasa pelantikan, jawatan-jawatan tertinggi contohnya, ya. Kemudian berbagai lagi, ya, jawatan kuasa mengenai keseimbangan gender. Semua ini adalah reform-reform yang walaupun pada kita yang baru bermula sebagai kerajaan, kita meletakkan asas ini, dan kita berkeyakinan as time goes by, ianya akan diperkemaskan lagi menjadi, ya, satu sistem dalam pentadbiran parlimen yang lebih mantap. Kita juga meletakkan pembangkang sebagai pengerusi, PAC contohnya. Ada BN terfikir benda ni, ya. Jadi itu satu perkara yang bagi kita adalah satu proses memberikan hak sama imbang ni kepada pembangkang. Suatu benda yang rakyat appreciate. Dan dari segi reform-reform yang lain, ya, SPRM kita lihat ada reform dia. Kemudian dari segi pendidikan kita bawa reform. Dari segi undang-undang, ya, law reform, cadangkan berbagai-bagai dalam in the pipeline, ya. 22 bulan, ya. Memang masa yang terlalu pendek untuk merealisasikan kesemuanya. Tetapi kejayaan kita telah cukup baik. Dari segi keuangan, negara kita mantap, bajet kita cantik, ya. Berbagai janji dalam manifesto, kalaupun tak lengkap sempurna 100%, harga minyak kita dapat turunkan, stabilkan, thanks to Datuk Seri Saifuddin, ya, yang komitmen dia, ya. Tol dapat kita kurangkan walaupun tidak dapat kita hapuskan, ya. Dan berbagai-bagai lagi dalam proses, ya, penambahbaikan. Jadi di mana kekurangan yang mewajarkan suatu tindakan khianat oleh sebahagian daripada kita, ya, dan peluang ini memang ditunggu-tunggu oleh pembangkang. Dia datang menggolek kepada mereka. Mereka ketawa senyum lebar, ya. Parti yang kalah jadi pemerintah, bayangkan. Betapa duka citanya kita sebagai ahli politik, ya, kita season, ya, kita sedih tak sedih, itu lain cerita. Tetapi rakyat melihat, what is this? The victors are now the vanquished. Orang yang menang tiba-tiba menjadi pembangkang. Yang menyebabkan dan yang membawa antaranya adalah orang-orang yang di dalam kerajaan PH sendiri yang mengkhianat. Apakah mereka merasa semasa mereka di dalam kerajaan tersebut tidak perform? Kalau tidak perform, they were part of it. Mereka sebahagian daripada kerajaan ketika itu. They should bear responsibility. Tapi hari ini dengan bangganya mereka menjadi menteri juga, ya, dalam kerajaan yang baru. Seolah-olah mereka tidak ada kaitan dengan apa yang berlaku dalam kerajaan dahulu. Ini saya rasa satu perkara yang memalukan, ya. Apatah lagi pula, ruang ini membuka kepada sebahagian daripada ahli kerajaan kleptokrat dulu masuk semula. Bayangkan betapa mental torture-nya rakyat memikirkan orang yang dahulunya
kita berjaya tumbangkan, ya mereka masih menang dalam parlimen, tapi kerajaan mereka kalah, tiba-tiba mereka berada di posisi untuk melaksanakan dasar yang tidak ada manifesto, dasar yang tak menentu hala, ya. Bagaimana ini kita boleh terima? Jadi ini suasana yang saya rasa memerlukan tindakan yang tegas oleh kita semua, termasuk oleh rakyat. Ya, saya berkeyakinan tinggi rakyat nak lihat balik, ya, hak mereka yang mereka berikan kepada wakil-wakil mereka untuk membentuk kerajaan dikembalikan semula. Ya, kalau tidak, ya kita akan lihat, ya, suasana demokrasi sudah diselewengkan, ya. Kemudian kita melihat parti yang dahulunya ditolak, ya, tiba-tiba muncul balik. Jadi apa bezanya dengan keadaan semasa BN dulu memerintah? Bagi parti PAS ini peluang mereka lah. Mereka ni dia tak kira, ya, asal dapat jadi kerajaan, dia bersedia ke depan, ya. Dia kata macam kita ni pula tak pemalu, ya, dalam tempoh ini pula nak undi tak percaya. Apa cerita, ya? Mereka sendiri yang telah ditolak oleh rakyat dengan secara tidak malu tampil menjadi pemerintah, menjadi kerajaan, mendakwa mereka legitimate. No, this government, PN government, whatever you want to call it, is not a legitimate government. Kerajaan yang tidak ada keabsahan, ya. Dan kita tidak boleh mengharapkan satu kerajaan yang tidak ada manifesto, tidak ada satu idea, ya, masing-masing bertelagah, masing-masing sekarang ni apa? Memfaraidkan segala kedudukan. Kita dulu mencadangkan reform dalam GLC contohnya. Let, ya, managers manage. Let professional manage dalam GLC kita. Itu kita lakukan. Hari ini kita tengok pelantikan, pengumuman pelantikan tokoh-tokoh politik, ahli parlimen. Dulu rakyat dah kata ahli parlimen ini overpaid, gaji banyak. Tiba-tiba ditambah lagi dengan memegang jawatan-jawatan GLC. Bukan seorang dua, hampir ke semua ahli-ahli parlimen yang tidak berada dalam kabinet. Mereka ada 111-12 katanya. Ya. 70 tolak 2-3 senator, hampir 70 sudah jadi menteri, timbalan menteri, ada 40 lagi, dan ini semua akan memegang semua GLC. Apa maknanya, ya, keadaan begini? Artinya, tuan-tuan pendengar sekalian, yang menjadi hasrat dan keseronokan mereka memegang jawatan dalam kerajaan ialah jawatan itu, ya, the position, and they are not thinking about the population, ya. Jadi kita sekarang ni berhadapan dengan suasana ini. Saya harap kita di dalam Pakatan Harapan, penyokong-penyokong, baik dalam PH, baik dalam Bersatu, kembali semula, ya, mendokong perjuangan kita untuk kembalikan suara rakyat, kemenangan yang diberikan oleh rakyat ni ke tempatnya. So this is the usaha yang sedang kita buat, dan kita harap kita berjaya. 18 bulan ni kita ada sidang parlimen. Watch it, kita akan cuba laksanakan harapan daripada rakyat. Bukan untuk kita, but for the country, for the sake of the country and the people. Terima kasih, Fahmi, for the first round. Terima kasih, Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Hatta Ramli, ya, dengan pandangan yang telah beliau berikan tadi, ada mengupas tentang kejayaan-kejayaan dari segi reformasi institusi, dari segi beberapa undang-undang yang berjaya dibawa, beberapa kejayaan yang telah dilaksana oleh Pakatan Harapan, dan saya rasa memang ramai yang mungkin boleh ambil peluang ni untuk mengibas kembali, ya, antara kejayaan-kejayaan itu. Seterusnya kita ada seorang tokoh yang memang bagi saya memang kita nanti-nantikan suara dan pandangan beliau, tak lain tak bukan Datuk Seri Mukhris Mahathir, Yang Amat Berhormat, ya, yang merupakan Menteri Besar Kedah dan juga Timbalan Presiden Bersatu, dan ramai yang mungkin tertanya-tanya baru-baru ni Yang Amat Berhormat ada mengeluarkan kenyataan mengajak rakan-rakan dari Bersatu untuk kembali bersama Pakatan Harapan, dan malam ini contohnya Ketua Penerangan Bersatu mengeluarkan kenyataan yang
agak menarik. Mungkin kalau boleh dikupas ya. Nanti mungkin ada yang nak tanya, tapi terpulang ya. Dan saya berikan, I give the floor to Datuk Seri Mukhlis, ya, dipersilakan Datuk Seri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk bersama dengan rakan-rakan daripada Pakatan Harapan dalam sesi sembang-sembang ni. Saya juga sempena ulang tahun kedua sejak Pakatan Harapan dan rakan-rakan yang lain termasuk Warisan menang dalam Pilihan Raya Umum ke-14 pada 9 bulan Mei 2018 yang lepas. Kita imbau kembali sejarah politik negara ketika itu. Dan saya ingat daripada tahun 2016 lagi, sejak awal-awal kami dah tidak lagi bersama dengan UMNO, sebab ramai di kalangan kami ini datangnya daripada UMNO, kemudian atas sebab tak boleh nak terima beberapa tindakan yang telah diambil oleh kepimpinan tertinggi dalam UMNO, yang mana jelas membuktikan kepada kita bahawa ada amalan kleptokrasi tahap gaban, yang luar biasa, yang diperakui di peringkat dunia bahawa ini adalah kleptokrasi yang tak pernah berlaku tahapnya dalam sejarah dunia. Jadi begitu hebat sekali Malaysia ni mempunyai kepimpinan macam itu. Bukan puluh-puluhan juta, bukan ratus-ratus juta, tapi masuk mencecah bilion-bilion. Jadi ini yang menyebabkan kita tak tergamak untuk menipu rakyat sewaktu kami dalam UMNO dan Barisan Nasional, apabila kita sedar apa yang sedang berlaku di dalam parti sendiri dan oleh kepimpinan tertinggi dalam parti. Jadi atas sebab itulah kami merasakan bahawa dalam parti pun mesti ada saluran untuk kita mengkritik. Pemimpin pun harus disoal. Sekiranya kita rasa bahawa ada kepincangan, ada bukti-bukti salah laku, salah guna kuasa, penyelewengan, malah rasuah dan sebagainya. Jadi apabila kita mula bersuara dari dalam, maka tindakan telah diambil ke atas kita. Antara lain, Timbalan Presiden UMNO sendiri pun telah dipecat dengan begitu unceremonious, orang kata. Dan alasan yang diberikan ialah tidak mengikuti ataupun tidak patuh dengan keputusan parti. Alasan tu, kena ingat alasan tu, sebab alasan tu mungkin akan digunakan pula tak lama lagi, tak tahulah kan. Jadi kami ini atas prinsip kita bersuara di dalam parti. Apa tujuan? Saya kena mengaku waktu ini depan kawan-kawan daripada Pakatan Harapan bahawa ketika itu awal-awal dulu 2015, ujung-ujung 2015, 2016, tujuan kami ialah untuk membersihkan UMNO, untuk menyelamatkan parti kami ketika itu. Tetapi sebaliknya yang berlaku, orang yang salah guna kuasa itu pula menggunakan kuasa untuk memecat kami, melantik orang untuk memegang jawatan-jawatan dalam kerajaan semata-mata untuk menyelamatkan kedudukan mereka, keadaan mereka itu, untuk menyembunyikan fakta-fakta tertentu mengenai kes yang sedang ketika itu dibangkitkan. Maka atas sebab itu kita rasa bahawa parti ini dah rosak, tak boleh nak selamatkan. Jadi apabila tiba masanya diumumkan oleh Presiden UMNO ketika itu sendiri, yang kita lihat dialah yang menjadi kleptokrat yang paling besar dalam kerajaan ketika itu, maka kami dengan merasa rela hatilah dibuang, dipecat, digugurkan keahlian daripada UMNO. Dan ketika itu kalau kita ingat Yang Amat Berhormat Tun
dah mula menggerakkan satu gerakan massa yang diberi nama deklarasi rakyat, semata-mata untuk menyelamatkan keadaan, untuk mendedahkan apa yang dilakukan oleh kerajaan, dan pentingnya rakyat bersuara, rakyat bertindak untuk menyelamatkan keadaan. Kuasa sebenarnya ada di dalam tangan rakyat, dan maklumat dan fakta yang diperlukan itu disampaikan melalui deklarasi rakyat dan sebagainya. Dan itu kali pertama saya telah dijemput untuk bersama-sama menyertai deklarasi rakyat, dan saya diminta pergi ke satu tempat, tak silap saya di Sam Darby Convention. Kemudian duduk di situ, saya pandang ke kanan saya nampak Yang Berhormat Mat Sabu. Belum pernah lagi saya duduk sebelah dia. Jadi kalau dulu ni waktu kami dalam UMNO memang duduk bertekak dengan dia. Lepas tu saya pandang belah kiri saya Yang Berhormat Lim Kit Siang. Pun kali pertama tak pernah duduk bersebelahan dengan dia. Dan sebelum ini memang kami ni di brainwash. Kalau nama Lim Kit Siang dengan DAP ni memang satu yang tabu bagi orang UMNO. Memang tak boleh dilihat bersama langsung. Jadi kalau nak sebut nama pun kerana dalam ayat yang memaki Hamuna dia lah. Jadi pecah peluh jugalah saya kena mengakui, sebab belum biasa ketika itu. Tetapi setelah itu kita dah mula berkenal di antara satu sama lain. Kemudian diputuskan di kalangan beberapa orang yang dulunya ex-UMNO ini untuk menubuhkan sebuah parti yang baru yang diberi nama Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PPBM ketika itu, yang singkatannya akhirnya dibenarkan oleh RAS untuk digunakan nama Bersatu. Yang Berhormat Perdana Menteri ketika ini pun Presiden kepada Bersatu. Sampai ke hari ini pun memang memegang jawatan tersebut. Dan kita sama-sama waktu itu bernekat untuk menubuhkan sebuah parti yang nak bekerjasama dengan Pakatan Harapan di dalam menubuhkan satu kerjasama politik yang dapat menyaingi Barisan Nasional yang ditunjangi oleh UMNO yang dari mana kami datangnya dulu. Dan apa sebabnya? Sebab prinsip. Sebab kita berpegang teguh kepada satu prinsip bahawa kita tidak boleh mengiyakan apa juga bentuk salah laku, salah guna kuasa, penyelewengan, kleptokrasi, satu istilah baru yang digunakan ke atas kita oleh Amerika Syarikat. Tapi akhirnya kita dah terpalit. Malaysia waktu itu terkenal dengan istilah kleptokrasi itu. Maka itulah gagasan yang pertama. Dan saya dapati sebenarnya di dalam kalau kita ni dulu dianggap bermusuhan di antara UMNO dan kami dulu bekas-bekas UMNO ini bersama dengan ahli-ahli ataupun pemimpin PAS yang kemudian ada pecahan daripada PAS menjadi Amanah dengan Parti Keadilan, tentunya dengan DAP. Tetapi bila kita dah saling kenal mengenali di antara satu sama lain, malah kita bekerjasama dan kita bergerak sebagai satu pasukan semata-mata untuk meyakinkan rakyat bahawa sebenarnya ada satu lagi pilihan, satu lagi alternatif yang realistik, yang boleh diyakini selain daripada Barisan Nasional yang ditunjangi UMNO itu. Dan barulah saya sendiri nampak, rakan-rakan lain daripada Bersatu pun dapat lihat dengan mata kita sendiri, daripada pengalaman kita sendiri, bahawa sebenarnya kita semua nasionalis. Kita semua meletak kepentingan rakyat, kepentingan negara diutamakan atas segala-galanya. Kalaupun ada sedikit perbezaan dari segi ideologi dan sebagainya, tetapi itu tidak menghalang kita untuk mencari satu titik pertemuan di antara kita, dan di atas dasar itulah kita telah berjaya untuk menggerakkan apa yang dikenali sebagai Pakatan Harapan sehingga kita menang dalam periode 14. Ini satu perkara yang luar biasa. Sebab di peringkat persekutuan lebih 60 tahun di bawah Perikatan dan Barisan Nasional. Jadi hari ini kita rasa sedih
bila mandat yang diberikan oleh rakyat itu dikhianati. Dan malah kami pun rasa dikhianati. Orang yang kita paling yakini tiba-tiba tikam belakang. Jadi inilah yang tak dapat kita terima, kerana kita rasakan bahawa rakyat berhak ke atas sesuatu yang lebih baik. Rakyat telah membuat keputusan tahun 2018 hari itu. Rakyat tidak pun dibenarkan memberi suara untuk nyatakan apa sebenarnya kehendak mereka, walaupun sekarang ini diakui kononnya wujudnya kerajaan Perikatan Nasional yang sebenarnya tak wujud itu atas kehendak rakyat katanya, tetapi tidak ada peluang untuk rakyat mengesahkan dakwaan tersebut. Jadi itu sebabnya saya rasa 18 bulan Mei di Dewan Rakyat nanti kita berpeluang untuk menyuarakan, sekiranya diberi izin oleh Dewan Rakyat, untuk kita bersidang seperti biasa, bukannya hanya sekadar sehari saja dan tidak membenarkan kita membuat usul-usul yang perlu dibahaskan dan diundi dalam Dewan. Jadi setakat itu saja saya ingat sebagai permulaan. Lepas ni kalau ada soalan bolehlah saya sambung lagi, insyaAllah. Ya, terima kasih Yang Muhammad Datuk Seri Mukhris. Mesti lepas ni kita ada beberapa soalan. Ya, dan sebelum itu saya ingin memaklumkan yang setakat ini kita ada lebih kurang 14.3 ribu penonton dalam Facebook. Jadi terima kasih semua yang sedang menonton. Dan saya juga terpanggil untuk mengingatkan kita semua yang mana dua tokoh politik tanah air yang terulung, Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kedua-duanya telah menyatakan dalam kenyataan hari ini mereka tidak memberikan legitimasi kepada kerajaan yang ada sekarang ni. Ada yang sebut kerajaan pintu belakang, ada yang sebut kerajaan tebuk atap, dan itulah mungkin sebabnya kita lihat mengambil masa yang begitu lama. Ya, sudah lebih 2 bulan barulah seorang Presiden Amerika Syarikat menelefon tengah malam untuk ucap tahniah. Ya ke? Ucap tahniah. Tahniahlah. Tapi yang lain semua tak ada, kita tak dengar ya, mana-mana kerajaan lain yang ucapkan tahniah. Jadi ini satu perkara yang saya rasa hanya boleh diselesaikan dengan satu bila kita berada di parlimen, dan harapan kita mungkin Datuk Seri Mukhris kata tadi mungkin sehari, saya rasa kurang dari sehari ya, kita dengar macam tu. Jadi ini yang agak menyedihkan, kerana parlimen lah merupakan platform terbaik untuk ahli-ahli parlimen, wakil rakyat menyuarakan pandangan daripada rakyat. Jadi penceramah terakhir kita sebelum kita masuk ke sesi soal jawab ialah tak lain tak bukan Yang Berhormat Saudara Anthony Loke Siu Fook, yang juga merupakan Setiausaha Organisasi Parti Tindakan Demokratik ataupun DAP, Organising Secretary, dan beliau juga merupakan mantan Menteri Pengangkutan yang cukup baik, cukup disayangi, cukup disegani. Tiba-tiba akan masuk ke dalam LRT turun dengan rakyat untuk lihat keadaan. Jadi hari ini ya, kita ataupun semalam kita digempakan. Tiba-tiba bukan main ramai pengerusi pelabuhan-pelabuhan dinamakan. Mungkin Yang Berhormat Anthony boleh sentuh sikit, tapi kita nantikan ya, pandangan dan kupasan isu-isu semasa daripada Yang Berhormat Saudara Anthony Loke. Dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Fahmi. Salam sejahtera dan salam Ramadan kepada rakan-rakan Datuk Seri Mukhris, Datuk Saifuddin, Dr. Hatta, dan kepada rakan-rakan yang menonton sekarang ini e-ceramah ini kali pertama ni. Terlebih dahulu malam ini kita ceramah ini bertemakan 9 Mei, iaitu ulang tahun yang kedua kemenangan Pakatan Harapan 2 tahun lepas. Tetapi saya nak berkongsi sedikit pengalaman saya sebelum kita mencapai kemenangan pada 9 Mei. Iaitu seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Mukhris tadi. 2 tahun sebelum kemenangan pada 9 Mei, tidak ada seorang pun penganalisa politik
yang merasakan bahawa kita ada peluang untuk menang. Tidak ada sesiapa yang menjangka bahawa Najib akan ditewaskan, Barisan Nasional akan menjadi pembangkang. Tak ada seorang. Kerana pada tahun 2016, saya masih ingat lagi, kita bertepan dengan dua pilihan raya kecil, Kuala Kangsar dan Sungai Besar. Kedua-dua itu calon kita pada ketika itu daripada Amanah, dan kita kalah teruk pada ketika itu. Dan selepas pilihan raya kecil itu, ramai yang menjangkakan bahawa Pakatan Harapan termasuk penyokong kita sendiri tak ada harapan langsung untuk menang PIU 14. Tetapi kita mempunyai satu tekad bahawa kita perlu membuat perubahan. Kerana tema yang menyatu padukan parti-parti pembangkang pada ketika itu ialah penyelewengan kuasa yang terlalu besar yang dibuat oleh Datuk Seri Najib dan juga kerajaan pada ketika itu, yang memerlukan bahawa kita semua bersatu padu walaupun sangat sukar untuk memenangi pilihan raya umum yang ke-14 dan membuka satu bab baru dalam Malaysia. Jadi dalam proses 2 tahun itu cukup banyak yang kita lalui bersama. Saya masih ingat buat kali pertama saya bersama dengan Cintong berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin untuk membincangkan soal kerjasama. Tan Sri Muhyiddin tak berani berjumpa kita secara terbuka. Kita kena sewa satu bilik hotel untuk jumpa pada ketika itu. Ketika itu beliau masih, saya rasa dalam dalam UMNO lagi, dan tak lama daripada itu maka Bersatu dilahirkan, didaftarkan, dan seterusnya kita bekerjasama dalam kerangka Pakatan Harapan. Tetapi dalam tempoh 2016 hingga 2018, 2 tahun itu, saya rasa satu pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi diri saya. Saya mempunyai peluang untuk banyak berunding, mewakili DAP dengan Datuk Seri Mukris dan beberapa pimpinan lain dalam Bersatu. Dan sepanjang 2 tahun itu, kita melalui pelbagai rintangan dan banyak perbincangan, mesyuarat, dan yang paling sukar ialah perundingan pembahagian kerusi. Tetapi walau apa pun, kita berjaya untuk menyelesaikan semua masalah yang berbangkit, termasuk pengagihan kerusi. Kerana pada ketika itu, setiap parti mengambil satu sikap bahawa kita mesti give and take. Kita mesti berkorban. Yang penting kita memenangkan pakatan kita. Dan kita tewaskan Barisan Nasional dan Najib. Dan kemuncak daripada perundingan itu ialah bermula pada 7 Januari 2018 apabila kita berjaya memuktamadkan semua pengagihan kerusi beberapa bulan sebelum PIU 14, dan Pakatan Harapan secara rasminya mencalonkan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dan Datuk Seri Wan Azizah sebagai Timbalan Perdana Menteri. Konsensus yang dicapai itu telah menaikkan satu momentum yang cukup besar sehinggalah ke 9 Mei. Dan selepas itu, menjelang pembubaran Parlimen, kita pula membuat satu keputusan yang paling berani dalam sejarah politik negara, iaitu semua parti pembangkang bersetuju untuk menggunakan logo bersama. Ini tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku dalam 2008, 2013, tak pernah berlaku. Walaupun Pakatan Harapan tidak dapat didaftarkan, semua parti termasuk Dr. Mahathir sendiri bersetuju untuk menggunakan logo lambang keadilan. Dan saya di sini nak mengingatkan kepada Tan Sri Muhyiddin, dalam rekod pilihan raya kita, Tan Sri Muhyiddin sendiri pun menang sebagai calon keadilan dalam kertas. Sebab kertas undinya dicetak sebagai calon keadilan. Dan kita semua menggunakan lambang keadilan kerana kita bersetuju bahawa kita menggunakan satu common simbol, satu common logo untuk berdepan dengan Barisan Nasional. Dan itu telah mencetuskan satu momentum yang cukup besar sepanjang kempen kita. Saya rasa rakan-rakan semua, bukan sahaja di kalangan calon-calon, tetapi semua rakyat Malaysia yang pernah menghadiri ceramah-ceramah tersebut boleh membayangkan, boleh masih ingat lagi tenaga dan energi yang kita cetuskan dalam ceramah-ceramah itu. Setiap malam apabila ada kehadiran Tun Dr. Mahathir, puluhan ribu rakyat Malaysia akan ke ceramah tersebut. Semuanya selepas itu kita akan keluarkan handphone kita, tunjukkan cahaya handphone kita. Itu semua adalah
energi yang begitu besar yang telah kita cetuskan perubahan sehingga kita menang 9 Mei 2 tahun lepas. Apabila kita dah menang 2 tahun yang lepas, kita pun membentuk kerajaan. Secara tentunya sekarang ini semua orang nak menyalahkan DAP lah, termasuk rakan-rakan yang mengkhianati kita, mengatakan bahawa mengapa nak pecah, mengapa nak bekerjasama dengan UMNO dan PAS, kerjasama dengan parti-parti yang telah kalah. Semuanya salah DAP. Kononnya kerana DAP tekan, DAP kuasai kerajaan dan sebagainya. Semua keputusan yang dibuat oleh kabinet, semuanya kerana DAP nak. Itu alasan, salah satu alasan yang digunakan oleh rakan-rakan yang telah mengkhianati kita. Tetapi kita lihat balik faktanya. Apabila kita menang pada 9 Mei 2018, komposisi Pakatan Harapan, kalau ikut calon parti, yang paling ramai menang ialah Keadilan, 50 ahli parlimen. Diikuti oleh DAP 42. Selepas itu, Bersatu 13 dan Amanah 11. Dan diikuti oleh Warisan 9. 5 parti itu membentuk kerajaan dan membentuk kabinet. Tetapi dalam komposisi kabinet yang dibentuk oleh Tun Mahathir, 2 kali kita lantik ahli kabinet. Kali pertama ialah 21 Mei angkat sumpah, selepas itu pada bulan Julai. Tetapi komposisi kabinet itu melambangkan bahawa 5 parti yang membentuk kerajaan ini hampir mempunyai bilangan ahli kabinet yang lebih kurang sama. Ada yang lebih sedikit, ada yang kurang sedikit. Tetapi prinsipnya ialah kabinet ini mesti ada konsensus dan tidak ada satu parti yang mendominasi kabinet kerajaan Malaysia bawah Pakatan Harapan. Walaupun DAP menang 42, kita hanya ada 6 wakil dalam kabinet. Keadilan ada 7. Bersatu yang menang kurang pun ada 6 ahli kabinet. Tetapi kita menerima dengan hati terbuka kerana kita tahu bahawa realiti politik bahawa kita mesti bekerjasama, kita mesti berkongsi kuasa dan segala keputusan itu mesti dibuat melalui konsensus dan bukannya satu parti mendominasi segala keputusan itu. Jadi itu yang kita telah laksanakan, yang kita telah persetujui selama 22 bulan kita dalam kerajaan. Jadi kepada orang-orang yang cuba membuat tomahan kononnya DAP kontrol semua ni, lihat kepada fakta, lihat kepada kedudukan yang sebenarnya. Umpamanya dalam pelantikan-pelantikan ke GLC, ke agensi, ke badan berkanun. Saya berani mengatakan bahawa tidak ada satu badan berkanun ataupun GLC yang dulu diduduki oleh orang Melayu diganti dengan orang bukan Melayu. Namakan satu. Institusi-institusi besar untuk orang Melayu seperti Felda, Tabung Haji, Felkra, LTAT. Semuanya lantikan-lantikan itu adalah lantikan-lantikan yang berkaliber. Saya pernah bekerja dengan Tun Dr. Mahathir di bawah beliau sebagai menterinya selama 22 bulan. Saya tahu nak dapatkan persetujuan daripada Tun bukannya satu perkara mudah. Kita tak boleh kelentong dia, suka-suka nak masukkan nama. Dia tak mudah untuk bersetuju untuk sesuatu pelantikan. Dia akan screen through nama dia, akan check dengan polis, check dengan SPRM dan sebagainya. Tetapi prinsipnya ialah segala pelantikan, terutamanya institusi yang besar, yang penting untuk orang Melayu, semuanya diisi dengan lantikan-lantikan yang cukup berkaliber. Saya tahu sebab beberapa badan berkanun yang dekat dengan, yang berkaitan dengan Kementerian Pengangkutan umpamanya Malaysia Airports, prasarana yang saya nyatakan semalam. Kedua-dua prasarana dan Malaysia Airports, lantikan pengurusi yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir sendiri ialah bekas hakim. Kerana kita nak orang yang cukup berintegriti untuk mengetuai badan-badan ini. Betul, dalam Pakatan Harapan ada orang yang mengkritik kita. Kononnya Pakatan Harapan pun ada buat pelantikan politik. Saya tak menafikan. Memang itu kenyataan. Memang kita ada membuat lantikan-lantikan politik. Tetapi lantikan politik yang dibuat oleh Pakatan Harapan jauh lebih rendah berbanding dengan dulu. Amat-amat minima. Dan untuk DAP, lantikan-lantikan yang dibuat oleh DAP, semua pengurusi-pengurusi pelabuhan umpamanya memang adalah pengurusi-pengurusi sebelumnya juga adalah calonnya daripada kaum Cina. Kita tidak mengambil satu lembaga pelabuhan dulu pengurusikan oleh seorang pengurusi kaum Melayu
digantikan dengan kaum Cina. Tidak. Contohnya, Lembaga Pelabuhan Kelang. Selama MCA memegang Menteri Pengangkutan, selama itulah pengurusi Lembaga Pelabuhan Kelang itu diduduki oleh orang MCA. Sebelum kita menang, yang menjadi pengurusi Lembaga Pelabuhan Kelang itu adalah Tan Sri Kong Chong Ha, mantan Menteri Pengangkutan. Kita ganti dengan YB Enyong, bekas Esko Kerajaan Negeri Selangor. Di Kuantan, yang pengurusinya adalah orang Melayu, kita tak ganti. Di Johor, Lembaga Pelabuhan Johor, pengurusinya Melayu, tetap orang Melayu menjadi pengurusi. Jadi untuk mengatakan bahawa lantikan-lantikan yang dibuat oleh DAP menghakis kedudukan dan kepentingan orang Melayu itu tidak benar sama sekali. Dan pengalaman bekerja di bawah Tun, kita tahu bahawa Tun amat cermat dalam perkara pelantikan dan amat berhati-hati. Bukan mudah untuk mendapat persetujuan beliau, dan beliau akan membuat lantikan-lantikan yang benar-benar beliau rasa boleh menyumbang kepada organisasi tersebut, kepada badan berkanun tersebut ataupun kepada GLC tersebut. Saya yakin rakan-rakan Menteri Kabinet yang lain juga mempunyai pengalaman yang sama. Jadi pada hari ini kita lihat apa yang berlaku dalam keadaan negara kita, apa yang kita nak buat perubahan dalam Pakatan Harapan, memperkukuhkan urus tadbir negara kita, memastikan tidak ada penyelewengan kuasa oleh pemimpin politik, melawan rasuah. Itu tema kita. Itu perjuangan kita selama 22 bulan. Tetapi dalam sekelip mata, dalam 2-3 bulan saja, begitu banyak isu-isu yang timbul, pelantikan-pelantikan yang meragukan, dan melihat bahawa orang-orang politik kembali mengetuai GLC, Badan Berkanun, seolah-olah sebagai satu pulangan kepada sokongan mereka. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat tidak sihat dalam perang kita terhadap rasuah, perang kita terhadap memastikan urus tadbir yang baik, dan yang paling penting apa yang kita telah capai selama 22 bulan ialah untuk memastikan ruang demokrasi kita semakin luas. Tetapi apatah yang kita lihat dalam 2-3 bulan ini, apa yang kita telah capai itu beralih ke belakang, toreh ke belakang. Jadi itu sebabnya kita amat mengharapkan bahawa mandat rakyat yang diberikan kepada Pakatan Harapan untuk membina sebuah negara yang bersih dan urus tadbir yang baik dapat kita teruskan melalui kepimpinan yang dipilih oleh rakyat. Jadi saya harap sedikit kongsian pada malam ini sebagai permulaan, memberikan sedikit latar belakang kepada rakan-rakan perjalanan kita sebelum 2018 dan selepas 2018 apa yang telah berlaku. Memang banyak lagi yang kita boleh ceritakan, tetapi oleh kerana kekangan masa, jadi saya berhenti setakat ini. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Ya Berhormat Anthony Loh di atas penjelasan dan juga kupasan isu sebentar tadi. Sekarang kita masuk ke sesi soal jawab. Ada beberapa soalan yang telah dibangkitkan. Saya sendiri ada soalan-soalan yang mungkin ingin mendapatkan sedikit penjelasan daripada panelis kita ataupun penceramah-penceramah kita. Saya mulakan dulu dengan Datuk Seri Saifuddin. Ya, baru-baru ni Parti Keadilan ada memecat hampir 350 anggota dan juga menggantung sejumlah besar, dan pada masa yang sama ada juga yang berkata apakah ini satu bentuk kezaliman dan sebagainya, dan ada juga yang berkata tak cukup pantas usaha untuk membersihkan parti daripada pengkhianat. Sebagai Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat, adakah Datuk Seri Saifuddin boleh memberikan sedikit pencerahan, penjelasan tentang proses memperbaiki, kerana ada yang berkata sekiranya Datuk Seri Anwar mengambil tindakan yang lebih pantas sehingga kita mereka yang terlibat bersekongkol mengkhianat telah dipecat sehari selepas langkah Sheraton bermula. Jadi boleh Datuk Seri Saifuddin berikan sedikit pandangan tentang isu pembersihan dan pemantapan semula Parti Keadilan Rakyat. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Fahmi.
saya ikut sama menubuhkan keadilan pada April 99. Saya jadi ahli Majlis Pimpinan Pusat yang pertama, dan selama tempoh 20 tahun itu sudah Fahmi, saya melihat sendiri dan mengalami sendiri turun naik perkembangan Parti Keadilan. Dari menang 5 kerusi DUN, 5 kerusi parlimen pada pilihan raya yang pertama, sehinggalah sekarang menjadi antara parti yang terbesar dalam blok pembangkang. Jadi dalam 20 tahun itu, kita mengalami fasa turun naik, termasuk kita turut diuji dengan episod berpaling tadah. 2008 hingga 2013, kita ada 7 ke 8 ahli parlimen kita yang belum habis penggal, kemudian buat U-turn, beli tiket patah balik dan sebagainya. Kita juga ada keadaan di mana anggota parti yang tak puas hati masa pilihan raya tak dipilih jadi calon, kemudian bertanding sebagai calon bebas lawan dengan calon keadilan yang mendapat watikah secara sah. Kita juga mengalami kes-kes disiplin apabila episod pemilihan parti berlalu dengan pihak yang tewas menyatakan rasa tidak puas hati dan menyerang parti segala mungkin. Tapi kesemua episod itu, Saudara Fahmi, tidak sebesar impaknya seperti mana episod pengkhianatan pada 23 Februari yang lepas. Itu besar kesannya. Jadi keadaan yang luar biasa seperti ini memerlukan langkah luar biasa. Kebetulan dalam Perlembagaan Parti Keadilan memang sudah dimasukkan klausa dalam perlembagaan di mana Majlis Pimpinan Pusat diberikan kuasa untuk melakukan tindakan disiplin bagi menguruskan keadaan luar biasa ini. Okay. Apa keadaan biasa kes disiplin? Bila ada aduan, orang yang diadu itu, dia akan diberi surat tunjuk sebab. Dia diberi tempoh untuk memberi penjelasan. Kalau penjelasan dia itu memuaskan, lembaga disiplin tak panggil dia. Kalau penjelasan yang diberikan dianggap meragukan, ada asas untuk dia dipanggil, lembaga disiplin akan diwujudkan dan kemudiannya dia dipanggil untuk memberi keterangan dan sebagainya. Itu keadaan biasa. Tapi dalam episod pengkhianatan seperti ini, kita perkara 41.6 perlembagaan. Dia menyebut bahawa Majlis Pimpinan Pusat boleh menggantung serta-merta seseorang anggota kemudian dihadapkan lembaga disiplin. Digantung serta-merta. Okay. Bahkan dalam perlembagaan juga memberi kuasa kepada Majlis Pimpinan Pusat untuk memecat serta-merta. Sebab itu 23 Februari pengkhianatan oleh Saudara Azmin dan Zuraidah, berikutnya kita pecat terus. Tak ada show cause letter, tak ada hearing lembaga disiplin, pecat terus. Okay? Sebab memang dalam perlembagaan parti dibenarkan begitu. Dan oleh kerana kedua-dua mereka ni lama dalam parti, mereka ada pengikut, dan sebahagian pengikut itu kembali memilih untuk berada dalam parti, menyesali penglibatan mereka setelah mereka melihat pemimpin yang mereka sokong rupanya ada agenda lain. Jadi yang ini kita terima, silakan. Untuk kekal dalam parti and kita move on. Tapi ada juga yang sokongannya bukan pada parti, tapi pada tubuh badan pemimpin itu. Hatta ketika pemimpin itu dipecat sekalipun kerana pengkhianatan, ada lagi pimpinan dan anggota yang terbawa-bawa terus menyokong, terus lagi mendukung kedua-dua pemimpin ini. Dan di sinilah parti meminta supaya mereka membina garis pemisah antara sentimen dan hubungan peribadi dengan ketaatan kepada parti. Parti kena ada disiplin. Jadi kita telah menjalankan proses itu, sejumlah hampir 600 orang yang sama ada dipecat ataupun digantung serta-merta, kemudian akan dihadap ke lembaga disiplin untuk menjawab pertuduhan ke atas mereka. Kemudian ada juga yang terus diberi surat tunjuk sebab dan masih ada lagi yang menanti tindakan. Yang ini sudah fahami, kita lakukan dalam rangka
untuk memastikan Parti Keadilan ini kekal sebagai satu parti yang utuh, menghormati perlembagaan parti, dan dengan kekuatan yang hampir 1 juta anggota Parti Keadilan ini sekarang hampir mencecah 1 juta. Bila-bila masa saja akan menghampiri angka 1 juta. Jumlah yang kita pecat ni baru sekitar 600 pecat dan gantung. Satu angka yang sangat kecil untuk memberi impak kepada keadilan. Tetapi kita tak ambil mudah. Aspek disiplin adalah satu rukun penting untuk memastikan keadilan terus berjalan, dan dalam melaksanakan tindakan disiplin ini kita mengamalkan prinsip keadilan sejagat. Pihak yang dituduh tahu pertuduhan ke atas mereka, mereka akan diberi peluang, kemudian mereka diberi peluang rayuan, dan itu semua mereka pun tahu. Jadi kalau ada yang bunyi kata tengok di mana keadilan, dia tahu dia terlibat. Ya. Baru ni ada seorang Timbalan Menteri, Saudara Fahmi pun dah balas balik. Dia kata hari jadi dia dapat surat pecat. Padahal dia dah umum keluar parti. You know? Tiba-tiba dia mensentimen, Anwar hari jadi saya dia hantar surat saya pecat. Kamu kan lupa ke baru beberapa minggu lepas kamu umum keluar parti. Ya? Jadi sebahagian yang kita pecat, Saudara Fahmi, adalah yang telah umum keluar parti. Okay? Ada sebahagiannya masih lagi menyusup sana sini, tapi insya-Allah saya yakin penuh keadilan akan dapat lalui ujian ini, dan untuk terus kekal sebagai sebuah parti yang dihormati dan yang paling penting menjaga keutuhan dalam Pakatan Harapan. Terima kasih, Saudara Fahmi. Terima kasih Datuk Seri Saifuddin. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Hatta. Ya, ramai yang mungkin bertanya apakah perancangan masa depan Parti Amanah Negara memandangkan ada yang mempunyai persepsi ia merupakan parti yang mungkin berdepan dengan parti PAS contohnya. Adakah itu masih persepsi yang ada ataupun bagaimana, dan apakah yang akan diusahakan oleh Amanah ke depan untuk mendapatkan lebih ramai contohnya pemimpin muda yang lebih muda daripada Dr. Hatta. Bukan kata Dr. Hatta dah tua, tapi ya, maksudnya untuk golongan yang akan datang, insya-Allah. Mungkin boleh berikan sedikit pandangan tentang isu ini. Ya, terima kasih YB Fahmi. Ya. Memang dari sejarahnya penubuhan parti kita ini dilihat sebagai parti pecahan daripada PAS. Ya. Itu berlaku tahun 2015, dah 5 tahun. Ya. Kita tidak mahu sampai bila-bila dilihat sebagai parti yang shadow kepada PAS. Ya. Kita adalah sebuah parti demokratik, ya, yang pegang kepada demokrasi. Kita mengambil keahlian pada semua kaum, ya, tidak seperti parti PAS, ya, yang hanya mengambil pada kaum atau mereka bukan Islam. Dan kita memperjuangkan politik nasional, dan kita juga bersama-sama di dalam usaha untuk memperbaiki sistem politik di Malaysia, tidak secara bersendiri tetapi secara bersefahaman dengan rakan-rakan politik kita. Jadi kita mempunyai sasaran nasional, ya, tidak mengecilkan target kita kepada hanya kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Ya, walaupun tanggungjawab besar kita ialah memperbetulkan kekhilafan politik yang dibawa oleh bekas rakan kita di dalam parti PAS dahulu. Ya, ini tanggungjawab kita untuk memperbetulkannya. Tetapi bukan nak menggantikan mereka, ya. Kita mempunyai agenda yang lebih besar. Dan tentunya lah dalam mana-mana sistem ataupun organisasi politik, penerusan ataupun masa depan parti ini banyak bergantung kepada keahliannya. Ya, kita pemimpin-pemimpin lama akan berlalu, ya. Masa akan menentukan, dan pada itu kita melihat kita mesti mempunyai suatu political standing yang boleh
boleh diberikan sokongan oleh anak-anak muda menjadi tapak kepada perjuangan politik mereka. Artinya politik amanah kena mempunyai satu tarikan, ya. Tarikan kita yang paling unggul ialah inclusivity parti amanah, ya. Inklusif itu termasuk dalam konteks kaum, ya, termasuk dalam konteks pegangan agama, termasuk dalam bab gender, ya, kita terlibat bandar luar bandar. Jadi misi kita ialah untuk memperjelaskan kepada generasi akan datang kedudukan amanah sebagai satu parti tengah, ya, yang menangani permasalahan semua kaum. Ya, ini memerlukan kerja yang kuat, terutamanya di kalangan anak-anak muda kita. Ya, baru ni dalam episod khianat mengkhianati ni, Ketua Pemuda Amanah, ya, pun turut sama terbawa untuk mengikut pergerakan beberapa orang pengkhianat yang lain, ya. Jadi tentulah ini merupakan satu tragedi bagi parti, trauma juga bagi parti, tetapi kita tidak menganggapnya sebagai satu distraction ataupun kerosakan besar, ya. Kerana kita melihat memang sebahagian daripada sesiapa juga yang menyertai politik, dia ada motif-motif, dia ada agenda dia, ya, dan kita tidak akan pasti tahu agendanya melainkan apabila mereka melaksanakannya. Jadi terus terang kita katakan bahawa yang pergi itu biarlah pergi, ya, dan kita pun sudah kenal, ya, hati budi mereka, tapi yang masih ada ini harus meneruskan usaha, utamanya menarik kalangan anak-anak muda, ya, dengan agenda kemuliaan pergerakan politik yang bersih. Yang ini kita kena tekankan. Sebab itu daripada awal kita memerintah dan diberikan amanah beberapa orang menteri contohnya, kita memperkenalkan dan menunjuk kepada kerajaan supaya diadoptasi, ya, konsep rahmatan lil alamin. Ya, ada orang kata, ya, ini tinggi ke, terlalu akademik ke, tetapi kita telah merakamkan bahawa kerajaan kita adopted, ya, konsep rahmatan lil alamin ini yang menerima sesiapa saja. Ya, geopolitik kita terbuka, ya. Mana kaum, mana bangsa untuk bersama-sama dengan kita layan sebagai warga negara, dan ini adalah merupakan satu tarikan yang saya harap bukan hanya amanah, sesiap mana-mana parti dalam pakatan pun diharap akan dapat menyambung sokongan kita kepada konsep rahmatan lil alamin ini sebagai antara asas perjuangan kepada rakyat Malaysia. Yang inilah yang kita dalam amanah akan teruskan melalui program-programnya yang akan mendasar ataupun turun kepada rakyat. Terima kasih, Fahmi. Terima kasih Dr. Hatta. Saya ingin ke Datuk Seri Mukhris. Ramai yang akan menantikan saat 18 Mei ni, kerana buat pertama kali dalam sejarah politik negara kita akan ada satu parti yang berada di blok kerajaan dan juga blok pembangkang. Ya. Saya pasti Datuk Seri Mukhris akan bersama-sama kami di blok pembangkang, juga yang berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi yang pasti ada yang ingin bertanya, ya. Di sebelah petang tadi Ketua Penerangan Bersatu Dr. Aziz Jidin ada mengeluarkan satu kenyataan yang merupakan satu dakwaan besar yang mengatakan Tun Mahathir tahu dan sokong usaha Bersatu untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Dan dalam kenyataan beliau itu yang agak panjang lebar, yang bagi saya sepatutnya diselesaikan dahulu masalah e-learning yang bagi sekolah-sekolah, tapi dia utamakan masalah ini dulu. Mungkin ada yang akan bertanya apa pandangan sebenarnya Datuk Seri Mukhris tentang isu ini, dan juga apakah harapan Datuk Seri Mukhris, memang sebelum ni ada sebut tentang mengharapkan ahli-ahli Bersatu dapat kembali bersama Pakatan Harapan. Jadi mungkin boleh menyentuh sedikit, memberikan komen tentang kenyataan Ketua Penerangan Bersatu, dan mungkin boleh bagi pandangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Fahmi. Sebenarnya apa yang telah dibangkitkan oleh Ketua Penerangan Bersatu itu berkisar apa yang telah berlaku suatu mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Parti.
Jadi ada beberapa tulisan oleh ahli-ahli MPT ni yang bercanggah, yang bertentangan, yang mungkin dari segi butirannya nampak macam tak sama. Jadi apa pun, yang pentingnya ialah bahawa ada satu desakan di dalam Majlis Pimpinan Tertinggi untuk Bersatu ini keluar daripada Pakatan Harapan. Dan perkara ini dibincang dengan agak panjang lebar, penuh emosi dan ada pandangan-pandangan yang berbeza-beza. Jadi yang paling utama saya ingat ialah pengurusi parti iaitu Tun Mahathir selaku pemimpin terulung dalam parti itu disebut dalam perlembagaan parti. Dalam perlembagaan Bersatu ini, pengurusi adalah pemimpin yang paling unggul di dalam parti kami ini. Dia menyatakan bahawa dia tidak selesa dengan sebarang bentuk kerjasama dengan golongan kleptokrat di dalam UMNO itu sendiri. Jadi dia juga mengingatkan kita sebagai orang lama yang dah berkecimpung dalam bidang politik ni sejak sebelum merdeka lagi. Jadi dia ada beritahu kita bahawa seorang yang membuat keputusan sewaktu beremosi tentunya akan membuat satu keputusan yang silap, yang akan dia kesali kemudian hari. Jadi biarlah kita bertenang, kita ambil masa sikit, fikir dalam-dalam. Jadi tapi nampaknya macam agak ramai dalam MPT itu dan rupanya didalangi oleh Tan Sri Presiden sendiri hendak sangat untuk Bersatu ini berpisah, bercerai dengan PH dan bersama dengan UMNO dan PAS. Malah disebut pula satu nama Perikatan Nasional yang mana sekarang ni dikatakan telah menubuhkan kerajaan. Tapi yang kita fikirkan sekarang ini ialah walaupun ada desakan-desakan tertentu, ada yang suruh bertaut kembali, biarlah kita ni betul-betul menterjemahkan nama parti kita Bersatu itu dan jangan kita berpecah belah dan sebagainya. Tetapi pada ketika ini, kalau kita fikirkan sedalam-dalamnya, dalam keadaan apa kepentingan Bersatu itu lebih terjamin? Adakah nasib Bersatu ini lebih baik bersama dengan UMNO dan PAS di dalam Perikatan Nasional yang dikatakan tidak wujud itu, ataupun adakah ianya lebih baik sekiranya ianya bersama, ada kerjasama politik dengan Pakatan Harapan seperti mana yang kita buat dulu? Ada yang disebut sekarang ini di kalangan pemimpin-pemimpin Bersatu merayu mendesak supaya Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin ini boleh bertaut kembali, boleh bersatu kembali. Kononnya demi kepentingan Bersatu, demi masa depan Bersatu. Tetapi bayangkanlah, adakah nasib Bersatu lebih baik sekiranya kita terus bekerjasama dengan UMNO dan PAS? Walhal kita ni seolah-olah hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Kalau kita tengok daripada kenyataan-kenyataan yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO itu sendiri, daripada timbalan presidennya, naib presidennya, dan kemudian ada juga ketua-ketua bahagian, bekas-bekas ketua bahagian pun dah campur tangan yang memperlekehkan Bersatu, yang menyatakan dengan jelas bahawa apa yang sedang wujud ketika ini, kerajaan yang ada hari ini hanyalah sebuah kerajaan sementara, sebuah kerajaan yang tidaklah diwujudkan atas dasar perjanjian seperti mana yang kita buat waktu Pakatan Harapan dulu. Saya ingat kita berunding sampai 12:30 malam. Akhirnya kita dapat satu kata sepakat mengenai apa bentuk kerjasama yang kita nak, kita tulis di dalam perjanjian dan ditandatangani oleh semua presiden-presiden parti, malah yang mewakili Bersatu pula ialah Tan Sri Presiden sendiri. Jadi itu satu perjanjian yang kita boleh pegang. Tetapi di dalam Perikatan Nasional ini bukan hanya tidak ada satu dokumen yang mengikat antara parti-parti yang menjadi kononnya anggota coalition ini, malah disebut pula
oleh UMNO bahawa apa yang ada sekarang ini dia sampai PRU 15 saja. Lepas itu pandai-pandailah masing-masing kena jaga diri lah. Yang ada dengan UMNO ni hanya PAS melalui satu piagam Muafakat Nasional. Kemudian ada pula Barisan Nasional bersama MCA MIC. Tetapi kerjasama dengan Bersatu ini akan terhenti selepas PRU 15 ataupun selepas bubarnya Dewan Rakyat. Jadi bayangkan sebuah parti yang ditubuhkan untuk mewakili masyarakat Melayu Islam, ya, khususnya di luar bandar. Kami bertanding 52 kursi masa PRU 14, semuanya di luar bandar, kawasan-kawasan Melayu semuanya. Dan kami menang, kami kalah bila kami berdepan dengan UMNO dan PAS. Jadi sekarang ini kalau dah tak ada kesepakatan, adakah dalam PRU 15 nanti, walaupun kerajaan sekarang ini dikatakan Perikatan Nasional dengan Bersatu, UMNO dan PAS, tetapi dalam PRU 15 kita pula kena berdepan dengan mereka. Dan tambah sakit lagi, kita tidak bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi kami ini duduk di mana sebenarnya? Jadi saya rasakan bahawa nasib Bersatu, kalau betul lah kita nak jaga parti ini sebagai sebuah parti keramat baru ditubuhkan 2016 hari itu, telah memberi impak kepada suasana politik dalam negara sedikit sebanyak, ya. Kalau saya fikir kalau kita bersama berganding bahu dengan Pakatan Harapan, saya ingat kita lebih terjamin, ya. Kita akan kita sudah pun terjalin satu hubungan yang begitu akrab, yang wujudnya kerana kita bersama-sama menjatuhkan kerajaan kleptokrat Barisan Nasional masa PRU 14 itu. Maka tentunya hubungan antara kita ni, silaturahim itu sangat akrab, sangat erat, berbandingkan dengan satu lagi kumpulan yang sentiasa memperlekehkan kita, sentiasa membuli kita, mengambil mendesak supaya dapat jawatan-jawatan badan-badan berkanun, agensi kerajaan, kementerian dan sebagainya, dan langsung tidak bagi muka kepada Bersatu sampai ke peringkat terbawah, di peringkat akar rumbi. Pengurusi MPKK, ahli-ahli majlis, semuanya nak dimonopoli oleh mereka. Maka saya ingat tambah pula lagi dalam pilihan nanti kita pula akan berdepan dengan mereka kerana dia pun bersaing dalam kawasan-kawasan Melayu juga. Jadi saya ingat Bersatu ni tak akan ke mana, malah mungkin akan terkubur sekiranya terus nak bekerjasama dengan UMNO dan PAS. Jadi itu sebabnya saya telah bentangkan pandangan saya sendiri dalam satu kenyataan media baru-baru ini untuk menerangkan keadaan sebenar dan merayu kepada ahli-ahli kita, kepala kepimpinan kita untuk kembali bertahun semula dengan Pakatan Harapan. Terima kasih Datuk Seri Mukhris. Saya rasa satu penjelasan yang panjang lebar dan mempunyai bagi saya pemahaman situasi ataupun senario yang cukup mendalam. Ada yang menyebut sebelum ni kalau Bersatu dengan Pakatan Harapan menerajui sekian jumlah kerajaan negeri, tapi selepas bersama-sama dengan UMNO dan dalam Perikatan Nasional, mereka terikat dan kehilangan beberapa negeri contohnya, kan. Jadi ada penjelasan tu, saya rasa memang jelas, ya, kita boleh faham. Dan bagi soalan yang terakhir saya kepada saudara Anthony Loke, ya, saya terpanggil untuk bertanya sebab Dr. Razi dia kata antara sebab Bersatu perlu keluar daripada Pakatan Harapan adalah kerana desakan daripada DAP. Jadi sebagai salah seorang pemimpin utama DAP yang seperti yang YB Anthony Loke kata tadi, banyak bekerjasama dalam jemaah menteri, dalam kabinet bersama-sama dengan Tun Mahathir, adakah dakwaan Dr. Razi Jidin ini benar yang DAP ni selalu mendesak sekian-sekian perkara daripada Tun Mahathir? Ya, saudara Fahmi, itu yang saya cakap tadi. Dalam politik Malaysia ini, kalau parti-parti lawan kita ni ataupun sesiapa yang nak mencari alasan yang paling senang ialah semuanya salah DAP lah. Itu alasan yang paling mudah, yang cuba untuk kita menutup segala kelemahan kita ataupun perbuatan kita.
soal desakan kepada Tun Dr. Mahathir ini tidak wujud. Apa yang kita bincang, semuanya dalam kerangka, kalau dalam isu politik, dalam kerangka Majlis Presiden Pakatan Harapan. Itu diadakan kalau selepas pilihan raya, sangat kerap, di hampir setiap bulan kita ada mesyuarat. Cuma kita ada sedikit gap yang tidak bermesyuarat. Saya setiap kali kalau ada mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan, saya tentunya akan hadir. Cuma yang Majlis Presiden Pakatan Harapan yang terakhir itu, sebelum kerajaan kita jatuh pada bulan Februari, saya tak dapat hadir sebab saya ada rawatan rasmi di Eropah. Pada ketika mesyuarat itu diadakan, saya ada di Sweden pada malam itu. Tetapi saya mengikuti apa yang berlaku dalam mesyuarat itu. Dan mesyuarat yang dikatakan mendesak Tun Dr. Mahathir untuk berundur itu, sebenarnya keputusannya tidak begitu. Mungkin dia orang preempt lah. Dia kata nak cuba katakan itu satu mesyuarat yang digunakan oleh DAP dan PKR untuk mendesak Tun Dr. Mahathir berundur. Tetapi saya ikuti live sidang akhbar selepas mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan itu melalui live, dan saya dengar bahawa Tun Dr. Mahathir menjawab sendiri bahawa dia kata betul ada pandangan, ada dua pandangan, tetapi akhirnya semua pihak bersetuju supaya menyerahkan keputusan itu kepada Tun Dr. Mahathir bila untuk mengadakan transition of power itu. Jadi soal bahawa kita mendesak itu tidak timbul. Mungkin ada seorang dua wakil DAP ataupun pemimpin DAP yang selalu membuat kenyataan. Tetapi yang pentingnya daripada sebuah parti politik bukannya melihat kenyataan individu. Sebagai parti kita ada pendirian kita. Dan pendirian kita selama ini ialah segala keputusan berkenaan dengan transition, berkenaan dengan kedudukan Perdana Menteri, mestinya melalui perundingan dan mesti ada konsensus dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan. Dan konsensus Majlis Presiden Pakatan Harapan pada bulan Februari itu ialah menyerahkan sepenuhnya kepada Tun Dr. Mahathir untuk membuat keputusan bila nak menyerahkan kuasa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sama ada beliau akan berundur selepas PEC atau tidak, ataupun bila tariknya, itu diputuskan oleh Tun Dr. Mahathir. Jadi itu keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan pada malam tersebut, iaitu 2 hari sebelum pengkhianatan besar-besaran berlaku. Jadi sekarang ini apabila kita melihat balik, mereka menggunakan alasan itu seolah-olahnya keadilan dan DAP mendesak Tun Dr. Mahathir, dan ini nak memaksa mereka ini untuk mengkhianati ataupun keluar dalam Pakatan Harapan. Tetapi yang amat jelas, keputusan Majlis Presiden Pakatan Harapan tidak begitu. Dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tun Dr. Mahathir. Dan Tun Dr. Mahathir sendiri menerima keputusan daripada Majlis Presiden Pakatan Harapan. Kalau Tun sendiri didesak, sudah tentunya Tun tidak lagi bersama dengan Pakatan Harapan pada hari ini. Tetapi apa yang jelas, pendirian daripada Tun Dr. Mahathir amat konsisten bahawa beliau tetap mempertahankan mandat yang dimenangi oleh Pakatan Harapan pada 9 Mei 2018, dan itu yang kita laksanakan pada hari ini, dan pendirian yang sama masih dikekalkan oleh Tun Dr. Mahathir dan beberapa rakan daripada Bersatu bersama-sama dengan parti-parti dalam Pakatan Harapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Anthony Loke. Jadi kita dah hampir ke penghujung. Saya ingin menjemput setiap penceramah untuk memberikan seminit dua, mungkin some final thoughts, ya, rangkuman, mungkin ya untuk para penonton yang sehingga waktu ini masih mencecah 12,500 penonton, ya. Jadi at the highest point kita ada 16,000 penonton. Sekarang ni 12,500, mungkin ada yang sedang bersiap sedia untuk bersahur ataupun sedang berehat. Jadi mungkin some final words daripada setiap pimpinan kita, dan selepas itu kita akan tamat. Saya jemput Datuk Seri Saifuddin, dipersilakan. Unmute. Terima kasih Saudara Fahmi. Saya nak ambil peluang ni ucapkan ribuan terima kasih, penghargaan pada Institut Darul Ehsan yang memberikan logistical support kepada kita, kepada Sekretariat Pakatan Harapan yang mencetuskan idea ini,
kepada rakan-rakan ahli panel, Datuk Seri Mukhris, Saudara Dr. Hatta, Saudara Anthony Loh. Saya percaya penerangan malam ini ikut memberi manfaat dan sudah tentu tumpuan kita sudah fahami adalah pada 18.95 persidangan 1 hari. Saya ambil peluang ini untuk mengingatkan diri saya dan semua pimpinan Spurs dan juga sekalian rakyat jelata untuk ambil langkah berjaga-jaga, stay safe, bahawa ancaman COVID belum lagi diatasi sepenuhnya. Angka itu masih lagi fluctuate walaupun menunjukkan angka penurunan, tapi mudah-mudahan kita berdoa agar negara kita bebas daripada bahaya ini. Dan menjelang Aidilfitri, kita sudah masuk separuh kedua Ramadan. Saya juga nak ambil peluang ini untuk mengucapkan sekali lagi Ramadan Karim, dan insya-Allah Pakatan Harapan committed untuk terus menyumbang ke arah masa depan Malaysia yang lebih gemilang, cantik, segak dan bergaya, insya-Allah, demi kesejahteraan rakyat seluruhnya. Terima kasih Saudara Fahmi. Terima kasih Datuk Seri. Saya jemput Dr. Hatta, dipersilakan. Terima kasih Fahmi. Hari ini kita menyambut ulang tahun yang kedua kemenangan Pakatan Harapan. Kalau kita reminisce balik hari tersebut, dengan segala suspense yang kita rasai, begitulah juga suasana pada hari ini. Kita sudah mula terbayangkan bahawa suara rakyat yang telah menyokong kita itu akan kembali kembali kepada kita, dan menjelang tarikh mesyuarat pertama tahun ini, sidang Dewan ini pada 18 Mei ini, kita harap hasrat rakyat untuk melihat suatu legitimate government muncul semula di dalam negara kita ini akan berlaku. We have learned our lesson. Kita kadang-kadang ambil mudah hasrat rakyat. Kita ingat sokongan rakyat itu segala-galanya akan berterusan sampai bila-bila. Tetapi rakyat mahu melihat kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kerja kita ini, dan apabila kita diduga dengan pengkhianatan yang telah berlaku, barulah kita menyedari bahawa kita tidak boleh mengambil suasana mudah-mudah saja di Malaysia, suasana politik kita ini. So kita akan kerja kuat, dan kita berkeyakinan semua parti gabungan Pakatan Harapan bersatu dan juga bersatu mempunyai keazaman yang tinggi bagi meneruskan semula usaha yang terbengkalai 2-3 bulan ini akibat dari pengkhianatan tersebut. Dan bagi pihak amanah, kita mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya, dan mudah-mudahan negara kita akan pulih daripada serangan wabak pandemik COVID-19 ini, dan kita akan kembali dapat meneruskan hidup kita seperti biasa dengan norma-norma baru yang lebih baik, bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk negara kita. Jadi itu saja Fahmi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hatta. Seterusnya Datuk Seri Mukhris, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya fikir mungkin ada yang memikirkan bahawa dalam tempoh krisis COVID-19 ini bukan sesuai untuk kita bercakap mengenai politik. Tetapi sebenarnya di sebalik tabir, memang ada macam-macam tindakan-tindakan politik yang digerakkan oleh kerajaan Perikatan Nasional ini bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan mereka sendiri. Dan oleh sebab itu, di peringkat kami di Bersatu yang dianggap renegade dalam parti kami ini, bersama dengan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan dan juga dengan Warisan, kita rasakan bahawa kita perlu lakukan sesuatu untuk mengembalikan mandat rakyat itu seperti mana yang kita dapati sewaktu PRU 14 mengikut lunas-lunas undang-undang, iaitu melalui Dewan Rakyat. Dan tujuannya ialah untuk mengembalikan kuasa yang ada pada rakyat seperti mana yang telah dimandatkan waktu PRU yang lepas. Jadi itu tujuan sebenarnya. Jangan difikirkan nanti bahawa ini bila dah ada langkah Sheraton, nak ada lagi satu langkah yang
menidakkan langkah Sheraton, dan ini tak ada kesudahannya. Wahal sebenarnya apa yang kita nak lakukan ialah untuk nak memperbetulkan keadaan itu. Jadi saya harap apa yang bakal berlaku insyaAllah pada 18 Mei ini akan difahami oleh seramai mungkin rakyat, kalau boleh semuanya, dan semua menyokong, memberi kerjasama dan mendukung apa juga hasrat, kerana kita nak mempertahankan demokrasi berperlembagaan yang kita amalkan di dalam negara kita ini. Dan saya bagi pihak diri saya, keluarga saya dan juga bersatu ingin mengucapkan selamat terus berpuasa. Hari ini pun dah nuzul Quran insyaAllah. Jadi moga-moga ibadat kita semuanya diterima oleh Allah SWT insyaAllah. Terima kasih Datuk Seri Mukhris. Last but not least, Saudara Anthony Loke, dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Fahmi. Cuma saya nak katakan bahawa seruan saya ialah supaya semua di kalangan kita ni jangan berputus asa. Kita mesti teruskan perjuangan kita, teruskan kerja kita dengan tabah hati. Anggap ini sebagai satu ujian kepada ketabahan dan kesabaran kita dalam perjuangan. Walaupun kita hilang jawatan, tetapi kita jangan hilang kepercayaan dan credibility. Saya melihat rakan-rakan lama kita yang masih dalam kabinet sekarang ini yang mengkhianati mandat kita, mandat daripada rakyat. Walaupun betul mereka masih bergelar menteri pada hari ini, tetapi mereka dimaki, dicaci, dipanggil pengkhianat oleh orang ramai. Bagi diri saya sendiri, saya lebih rela tidak menjadi menteri daripada dipanggil sebagai pengkhianat. Jadi walau apapun, saya rasa, saya harap karangan rakan-rakan kita dan pejuang-pejuang, aktivis-aktivis kita dan juga penyokong-penyokong kita teruskan kesabaran, teruskan ketabahan, dan kita yakin bahawa segala apa yang kita lakukan mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan akhirnya akan membuahkan hasil dan kita dapat mempertahankan mandat rakyat. Jadi saya harap penyokong-penyokong boleh memberikan kepercayaan terhadap kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita yang semuanya berpengalaman, khususnya Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Saudara Bahmas Abu, Guan Ying, Datuk Seri Syafi. Ini adalah pemimpin-pemimpin yang dah lama dalam politik Malaysia dan kita yakin bahawa mereka boleh mengambil langkah dan membuat keputusan yang terbaik untuk rakyat dan negara. Terima kasih dan salam Ramadan kepada semua. Terima kasih kepada semua penceramah kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersiaran dengan lebih kerap kerana ini mungkin satu cara menyampaikan maklumat yang cukup efisien dalam kebiasaan baru. Jadi Dewan Bahasa Pustaka mencadangkan frasa kebiasaan baru sebagai terjemahan new normal. Jadi kepada semua saya ucapkan yang beragama Islam selamat berpuasa. Esok hari Ahad kita difahamkan ada ataupun pengumuman tentang PKP jam 2 petang kita nantikan, dan insyaAllah 18 hari bulan Mei kita saksikan beramai-ramai dalam online apa yang berlaku di Parlimen, sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nandri.